Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, bertemu lagi untuk kuliah minggu yang kelima, yang mana kita akan fokuskan kepada dua tajuk, iaitu tentang Ma'rifatullah dan juga Ma'rifatul Rasulullah. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah bincangkan tentang hadis Jibril. Daripada hadis Jibril itu, kita keluarkan bahawa ad-din kita ini mempunyai tiga pilar ataupun tiga rukun utama, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Dan ada ulama yang menambah satu lagi ialah tanda akhir zaman. Kemudian kita telah membicarakan bahawa dialog antara Nabi Muhammad SAW dan juga Jibril itu adalah merujuk kepada dialog untuk mengajar kepada umat apakah yang perlu ada dalam ad-din. Dalam Islam ini mesti ada tiga-tiga elemen tersebut, iaitu iman, Islam dan ihsan. Kita juga telah membincangkan tentang maksud akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan syahadah dan perkara yang membatalkan akidah. Dan kita juga ada menyentuh serba sedikit tentang Ma'rifatullah pada pelajaran yang lepas. Jadi minggu ini kita nak fokus kepada Ma'rifatullah dan juga Ma'rifatul Rasulullah. Yang mana isi dalam slide ini ataupun dalam video ini saya ambil daripada dua buku utama ni lah, dan saya juga ada tambah berdasarkan nota-nota yang saya ambil daripada guru-guru, yang mana saya niatkan perkara ini adalah untuk memanjangkan kalam guru, dan apa sahaja kebaikan daripada kuliah ini kita mohon kepada Allah supaya diberikan kepada semua sekalian guru yang telah mengajarkan kita ilmu yang sangat penting ini. Sebab ini merupakan ilmu tentang mencari kunci kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk itu kita ambil masa sikit untuk membacakan Al-Fatihah kepada semua guru-guru kita, semua para mursyid, para masyayikh yang sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, dalam pelajaran kali ini, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita nak fokus kepada mengenali Allah, nak mengenali Rasul, yang mana apa yang saya titipkan ini merupakan urasan yang ringkas dalam masa yang sangat terbatas. Jadi saya nak mengesyorkan awal-awal ini untuk semua para pelajar, ambillah usaha, ambillah masa untuk mendalami lagi ilmu tentang mengenali Allah ini. Dan banyak guru-guru yang kita boleh ikut yang menawarkan pengajian tentang ilmu makrifat ini. Yang paling utama sekali ataupun yang paling asas sekali, kita ambillah ilmu yang membahaskan tentang sifat 20 contohnya. Boleh ikut Ustaz Muhadir, boleh ikut Ustaz Iqbal, yang mana ada pengajian yang khusus untuk dan berkitab untuk membincangkan perkara-perkara tentang akidah. Jadi apa yang saya bincangkan hari ini merupakan yang asas sahaja, sebagai macam pembuka jalan. Okey. Dalam ilmu akidah, sebagaimana yang kita bincang pada minggu lepas, dia ada 3 skop utama. Perbincangan dalam ilmu akidah inilah ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan kita kan. Jadi dia ada 3 skop utama, iaitu ketuhanan ataupun ilahiyah, yang kedua ialah tentang kenabian ataupun nubuah, dan yang ketiga sekali ialah, yang terakhir sekali ialah ghaibiyat ataupun perkara-perkara yang ghaib. Jadi Ma'rifatullah dan juga Ma'rifatul Rasul, dia bertitik tolak antara dua perkara inilah, yang mana antara uluhiyah dan nubuah nanti, tajuk-tajuk ataupun topik yang berkisar perkara-perkara yang berkaitan dengan uluhiyah dan juga nubuah ni, dia akan berkait dengan perkara-perkara ghaib juga. Jadi sebab perkara-perkara ghaib ni dia tak ada dalam buku, dia tak boleh nak fikir oleh akal, dia mesti dapat daripada wahyu. Wahyu tu daripada siapa? Daripada Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat dia. Jadi sebab itulah kita ada ilmu, ada pengetahuan tentang perkara-perkara ghaibiyat. Apakah perkara-perkara ghaibiyat itu? Antaranya ialah tentang syurga, neraka, siksa kubur, nikmat di dalam kubur, tentang alam jin, tentang malaikat. Apa lagi perkara ghaibiyat ni? Perkara takdir, perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang kita tidak tahu, yang tidak nampak nyata depan mata dan juga tak nampak nyata untuk dipikirkan oleh akal. Jadi kita mulakan perbahasan kita tentang Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni maksudnya mengenali Allah.
Perkataan ma'rifah itu berasal daripada perkataan arafa. Arafa maksudnya tahu. Orang yang mengenali Allah biasanya disebut sebagai arif billah. Orang yang mengenali Allah, para arif billah. Okey, tahu dengan kenal dia berbeza. Kalau boleh Ustazah bagikan contoh, kita tahu bahawa Perdana Menteri Malaysia ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tahu, maksudnya dari mana kita tahu? Kita tengok TV, kita nampak wajah PM kita dekat TV, kita baca paper, baca Facebook, jadi kita tahu PM kita. Tapi adakah kita kenal? Boleh sahaja kita tahu tapi kita tak kenal, kita tak tahu apa makanan kesukaan dia, kita tak tahu apa dia punya aktiviti masa lapang, apa hobi dia, kita tidak tahu. Macam mana kita nak mengenali dia? Pastilah sahaja kita duduk rapat dengan dia, mungkin kalau dapat musafir dengan dia, dapat tengok macam mana peribadi dia. Jadi barulah kita kenal. Sama juga kalau nak ambil contoh yang agak dekat sikit, katakanlah jiran sebelah baru masuk rumah. Jadi kita tahu ada jiran baru. Siapa nama dia? Nama dia Pak Ali. Tahu kenal tak? Tahu baru tahu, belum tentu kenal. Jadi macam mana nak kenal? Kita pun bertandang rumah dia, kita kenal family dia, kita kenal apa kisah-kisah hidup dia kalau dia nak cerita kat kita. Jadi makin kita rapat dengan seseorang itu, makinlah kita mengenali dia. Makin kita banyak meluangkan masa bersama dia, makin banyaklah kita tahu tentang dia dan makin kita kenal dia. Macam tu juga suami isteri. Mungkin waktu belajar dulu kita tahu ada seorang pelajar lelaki ke pelajar perempuan ke yang kita minat. Kemudian kita nak kenal dia. Kemudian dipendekkan cerita sampai ke pengetahuan mak ayah pun setuju, mak ayah pun reda, kahwin. Bila dah menjadi suami isteri pun tetap berlangsung lagi proses pengenalan tu. Dah dapat anak seorang pun berlaku lagi proses pengenalan tu. Jadi kan proses pengenalan terhadap perkara yang kita nak kenal tu, dia tidak akan berakhir. Jadi sebab itulah kalau nak diibaratkan contoh hubungan yang Ustazah nyatakan tadi kan, hubungan dengan Perdana Menteri, hubungan dengan jiran, hubungan dengan suami ataupun isteri, hubungan itu kalau nak dianalogikan dengan Allah, maksudnya tak cukup sekadar kita tahu Allah ni ada. Tak cukup sekadar kita macam yakin Allah ni sebagai pencipta alam ni. Dia mesti bergerak kepada mengenali Allah. Kenapa nak kenal Allah? Sebab nak cinta Allah. Kenapa nak cinta Allah? Supaya kita dapat mengabdikan diri kepada Allah secara rela, secara sedar. Sebagaimana roh kita yang asal dulu, tak kala roh kita menyatakan bala syahidna dengan consciously dan juga willingly. Jadi untuk mengenali Allah ni banyak cara-cara dia dan Allah sendiri pun memperkenalkan dirinya kepada kita dengan mewujudkan alam ini. Jadi banyak tanda-tanda di alam ini. Kitaran 4 musim, hujan, warna pelangi. Semua itu menunjukkan adanya Allah. Kalaulah Ustazah nyatakan dekat hujung tanah Melayu kita nyatakan dekat hujung, dekat Tanjung Piai itu contohnya, hujung titik yang paling hujung sekali kan. Titik yang paling selatan sekali maksudnya dekat Tanjung Piai itu, kita katakan bahawa dekat Tanjung Piai itu ada satu kampung yang terbangun dengan sendirinya. Kemudian ada perusahaan keropok leko dekat kampung tu dengan sendirinya. Kalau Ustazah ceritakan keropok leko dia sedap, orang dia punya plastik dia sangat menarik sekali untuk orang beli, mesti orang akan cakap Ustazah mereka cerita dongeng. Sebab tidak ada satu kampung, tidak akan ada satu perusahaan yang berlaku dengan sendirinya. Pasti ada orang yang menggerakkan dia. Dia macam tu juga alam ni, tak boleh kita nak terima kalau orang kata alam ni semula jadi. Seolah-olah tidak ada yang menciptakannya. Jadi sebab itulah semua perkara ini menunjukkan wujudnya Allah. Dan kalau tak nampak, bukanlah yang tak nampak itu mata kepala, tetapi yang tak nampak itu ialah mata hati. Itulah yang dikatakan sebagai buta mata hati itu untuk melihat bahawa ada pencipta di sebalik keindahan dan juga kecantikan alam ini. Jadi, sepanjang kita berada dekat dunia ini, kita harus cuba untuk mencelikkan mata hati kita. Janganlah mata hati ataupun mata rohani kita ni tertutup disebabkan
jasad, disebabkan perkara-perkara yang kita nampak dekat dunia ni. Kenapa? Sebab barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, nescaya dekat akhirat nanti lebih buta lagi. Maksudnya lebih susah lagi. Kalau dekat dunia ni dah tak nampak Allah, dah tak nampak kekuasaan Allah, maka dekat akhirat nanti lagilah susah keadaan dia. Tak nampak siratul mustaqim, tak nampak jalan ke syurga. Maksudnya keadaannya lebih sesat dan lebih teruk lagi. Jadi sebab itulah sepanjang ada hayat kita ni, kita berusahalah untuk membuka selaput-selaput yang melindungi mata hati kita ni daripada nampak Allah. Jadi apabila kita melihat alam ni, contohnya kita lihat apa ya? Kita lihat pelangi lah. Kita lihat pelangi yang terbias oleh cahaya matahari. Kita nampak indah. Ada 7 warna, merah sampailah kepada ungu kan. Jadi kita melihat alam ni kan, bila kita melihat keindahan dan kekuasaan Allah macam tu, dia akan mencetuskan rasa ketidakberdayaan kita. Rasa macam tak berdayanya. Jangan nak kata pelangi, kita katalah hujan. Hujan kalau tak hujan, kita rasa panas, kita rasa bumi ni kering. Kita rasa macam badan kita tak sedap lah kan kalau panas saja. Tapi kalau hujan saja pun susah juga kita. Jadi nak katanya kan, alam ini dia menunjukkan Allah Ta'ala ni maha berkuasa dan dia nak memberi satu isyarat bahawa kita ni tak berdaya untuk buat apa-apa. Terlalu banyak akan menyebabkan kita mudarat. Terlalu sedikit menyebabkan kita kelelahan, kita letih macam tu. Jadi dia nak membawa kepada pergantungan kepada Allah. Jadi itulah sebabnya apabila kita melihat alam, jangan sekadar melihat pokok, jangan sekadar melihat air terjun, jangan sekadar melihat batu bata, batu kerikil dekat jalan. Jangan sekadar melihat itu, tapi lihatlah di sebalik penciptaan itu adanya Allah. Waktu Ustazah kat Semap Kajang dulu, ada satu analogi yang Ustazah ceritakan yang mana sampai sekarang Ustazah ingat. Antaranya ialah Ustazah pernah mengajak berfikir, dia kata, bayangkan sahaja kalaulah hujan yang turun ini berupa hujan batu. Hujan batu yang mana batunya tu besar-besar. Pernah tak berlaku hujan batu? Pernah dalam peristiwa burung ababil menghujamkan batu-batu daripada neraka kepada tentera bergajah. Jadi bayangkan saja kalau hujan itu turun macam tu dengan kelajuan berapa kilometer. Ada saintis kaji kan, hujan ni yang dia turun dekat bumi ni dengan kelajuan yang sangat laju. Yang menyebabkan sebenarnya kalau dia dalam bentuk batu atau pepejal, dia sangat sakit kalau kena badan manusia. Jadi Allah Ta'ala mengurunkan hujan dalam titis-titis kecil yang tidak menyakitkan untuk memberi minum kepada makhluk dekat bumi. Begitu juga dengan laut kan, masin laut ni. Cuba kita bayangkan kalau kita nak buat laut sendiri, berapa banyak tong garam kita nak letak dalam laut tu supaya laut tu rasa masin. Jadi macam mana nak menghasilkan garam tu? Jadi subhanallah, kalau kita fikir satu-satulah penciptaan Allah ni, daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara, semua pun menunjukkan ketidakberdayaan kita. Tadi tentang batu, hujan batu, tentang laut. Fikirkan saja tentang COVID. Kan, kuman ataupun virus yang sangat kecil, tak nampak dengan mata kasar, tetapi Masya Allah boleh mengganggu kesihatan manusia, boleh menyebabkan sesak nafas, dia serang paru-paru sampai boleh menyebabkan kematian. Jadi nak katanya apabila kita melihatkan alam ni, kita akan rasa macam sangatlah tak berdaya kita ni dan sangat perlu kita ni bergantung kepada Allah. Jadi dalam kitab Risalah An-Nur, Imam Said Nursi ada menyatakan ada 4 perkara yang manusia kena usaha capai sepanjang kehidupan dia. Yang pertama sekali ialah beriman kepada Allah, sebab beriman inilah merupakan tujuan penciptaan yang paling tinggi. Selepas beriman, kena bergerak kepada ma'rifatullah, sebab ma'rifatullah ni merupakan martabat ataupun jawatan insan yang paling mulia. Selepas ma'rifatullah, kena berusaha mencapai mahabbatullah ataupun mencintai Allah. Sebab itulah kegembiraan yang paling manis. Dan selepas kita mencapai mahabbatullah, itulah kita beroleh kelazatan rohani. Kegembiraan yang kita dapat dari bentuk wang, kesukaan, pengaruh manusia.
Semua tu ialah kegembiraan dalam bentuk yang fizikal, dalam bentuk material. Tetapi yang dikehendaki oleh jiwa rohani kita adalah kelazatan rohani dalam memandang Allah, dalam musyahadah kepada Allah.